Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan berkongsi pengalaman dan mengajar tentang cara-cara untuk membina laman web menggunakan perisian WordPress, perisian percuma WordPress, dan juga membina laman web kedai online atau dipanggil sebagai e-commerce website dengan menggunakan perisian percuma juga, iaitu perisian WooCommerce. Perisian WooCommerce yang boleh didapati secara percuma di internet. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya ialah Mazulki Izani bin Ismail. Okey, so kita akan mulakan. Di sini saya tunjukkan laman web contoh yang sudah saya bina, dan kita akan membina laman web e-commerce seperti inilah lebih kurangnya, dan mungkin anda boleh create ataupun bina, develop satu laman web yang lebih canggih daripada ini. Di sini saya akan tunjukkan cara-cara asas untuk membina laman web, dan selepas itu bergantung kepada kreativiti dan kemahiran masing-masing lah untuk mendesain laman web masing-masing. Okey, ini contoh ya, kita tengok sepintas selalu apa yang ada di website ini dan apa yang kita akan bina nanti. Ini laman utama. Kita ada menu shop, about, contact dan account. Laman utama ini adalah first page yang pengunjung akan masuk ke laman web kita. Kita ada featured product di sini. Kemudian ada most loved products. Kita ada testimoni dari pengunjung. Kita ada peta lokasi kedudukan kedai kita dengan maklumatnya di bawah ni, location, our hours, waktu beroperasi, kemudian email dan nombor telefon untuk dihubungi, dan juga kita ada medsos di sini, butang-butang medsos di sini, dan di bawah sekali kita ada footer. Ni macam-macam lah kita boleh letak di sini. So inilah lebih kurang ringkas apa yang kita akan buat, dan kita tengok pula produk, page produk yang kita akan masukkan. Kita pergi dekat shop, klik shop. Kita boleh letak apa saja nama di sini, barang-barang ke, ataupun kedai ke, ataupun all products dan sebagainya lah. Kita klik shop. So ini contoh barang yang kita akan jual. Sebenarnya ada 4 kategori, 4 jenis barang yang kita boleh masukkan di dalam website WooCommerce, e-dagang punya website. Ada lebih kurang 4. Yang pertama ialah simple product. Simple product, tak ada contoh sini. Yang ni hoodie ni simple product, kita akan buat sama-sama nanti. Kemudian ada group product. Group product yang mana? Ada page 2, dalam page 2 group product, yang USB pen drive ni. So dia punya range harga ialah daripada RM20 hingga RM50. Kemudian kita ada external ataupun affiliate product. Ini bukan produk kita lah, kita cuma promo, kemudian kita akan dapat commission daripadanya, iaitu contohnya yang ini Exabytes, ini web hosting, kemudian booking hotel, ini pun ada ada commission juga kalau kita promote this website. Kemudian variable product seperti t-shirt,
Mana t-shirt? Ini t-shirt ni. Cuba kita tengok variable macam mana. So t-shirt, variable dia adalah size dan color. So pengunjung ataupun pembeli boleh pilihlah size apa yang dia nak, kemudian color apa yang dia nak. So ini dinamakan variable, produk yang dalam jenis ataupun kategori variable. Tadi kategori group, kategori simple. Satu lagi kategori yang ini termasuk dalam simple product juga, iaitu kategori downloadable. Kalau kita nak jual software, ataupun kita nak buat sesi perkongsian ilmu online, so kita juga boleh buat menggunakan e-commerce. Contohnya kita add new product, kemudian di product detail tu, product data tu, kita ambil simple product, kemudian kita pilih virtual. Kalau kita buat kelas online berbayar, ataupun kalau kita jual software ataupun e-book dan sebagainya, kita boleh pilih yang ni, downloadable. Boleh juga. So kita nak buat produk yang berbentuk fizikal pun boleh, yang berbentuk downloadable pun boleh. So ini contoh-contoh produk lah. So kalau kita nak produk ni, kita klik, kita add to cart, quantity sini 2 contoh saya bagi, dan kita juga boleh buat related product macam ni. Ini kira macam promo barang kita yang lain ni. Lepas tu add to cart, kemudian kita view cart. So akan adalah kita punya summary produk yang kita nak beli. Okey, kalau kita nak tambah lagi, kita pergi balik ke kedai tadi. Kalau kita nak diskaun, kita masukkan kupon. Sini kupon ni nama Aidilfitri yang sudah saya buat. Cuba kita apply. Okey, yang harga 100 tadi sudah dikurangkan RM15, menjadilah harganya sekarang ialah berapa? RM85 kan. Tapi tambah shipping JNT RM10 sebab kita luarkan kuantiti dia 2, jadi double lah. Kalau satu item RM5, ini kita boleh setkan sendiri. Bus laju kita buat lebih mahal sikit, ini Javan lagi mahal, boleh buat sendiri. Kita boleh set kemudian kita boleh set berapa harga untuk setiap pos ni, untuk setiap syarikat pos. Okey, kemudian kita boleh proceed to check out. Dan di sini sebelum tu pengguna tu kena daftar dulu lah sebagai member di website. Alright, pengguna atau pembeli boleh pilih sama ada nak direct bank transfer. Yang ni saya akan tunjukkan macam mana nak setting dia, nak set up. Toyib Pay ini terus bayar online. Kalau direct bank transfer ni dia manual sedikit lah. Saya akan terangkan nanti macam mana. So kalau kita pergi Toyib Pay contohnya, kita klik sini, place order. Dan kita diberi pilihan lah nak pakai bank mana. Kalau kita pilih Maybank to you, kalau kita pilih Maybank to you, kita proceed dulu. So dia akan direct terus ke laman web Maybank. Selepas kita masukkan username dan password ni, terus dia akan bayar kepada kita. User akan bayar kepada kita terus. So itu tentang kedai. Macam mana kita nak set up kedai online, nak tambahkan produk, nak setkan dia punya shipping, dan nak setkan juga dia punya payment, cara nak bayar, payment gateway. Macam mana pengguna nak buat bayaran kepada kita. Okey, itu saja. Sekarang kita akan mulakan kerja kita, iaitu membina laman web e-commerce.
Sebelum itu, ada baiknya kita lihat dulu apa itu web hosting dan juga apa itu domain name. Web hosting ialah tempat untuk menyimpan laman web. Laman web itu biasanya terdiri daripada file-file, iaitu file-file image, audio, video, dokumen berbentuk PDF, Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Ada juga terdapat folder dan data. Sebagai contoh ialah database, MySQL dan lain-lain lagi. So, boleh dikatakan dia ni umpama komputer di rumah kita lah. Komputer di rumah kita pun boleh dijadikan web hosting, boleh dijadikan web server sebenarnya. Tapi kena on 24 jam lah. Dia punya syarat dia kena on 24 jam. Kalau tidak, orang ramai pelayar tidak akan dapat mengakses kita punya website. Jika kita buka sekejap, lepas tu tutup, buka sekejap, tutup. So, web hosting, web server ni dia kena on 24 jam. Orang boleh akses pada bila-bila masa sahaja. Yang kedua ialah domain name. Domain name ialah alamat tetap website anda di web server. Dia merupakan alamat tetap, alamat kepada laman web kita tadi yang kita letak di web hosting, alamat kepada file-file image, audio dan sebagainya tadi. Contoh domain name ialah google.com, yahoo.com, youtube.com dan lain-lain lagi. Sebagai perumpamaan supaya kita lebih faham, phone contact list dengan nombor telefon itu sendiri, mana lebih senang untuk ingat? Sudah tentu kita tak akan ingat nombor telefon. Hatta nombor telefon ibu bapa kita pun kita tak ingat. Berbeza kalau kita tulis, kita save sebagai contact list. Itu senang untuk ingat. Kita type je nama, terus keluar nombor telefon dia. Begitu juga dengan nombor telefon kawan-kawan. So, samalah dengan domain name. Kita perlukan domain name supaya senang pengguna ingat kita punya nama website kita, kita punya alamat website kita. Kita perlukan domain name kerana ia lebih senang kepada pengguna untuk berjumpa, untuk dapatkan, untuk ingat kita punya nama website ataupun alamat website kita. Cuba kita type 216.58.200.14 di browser. So, dia akan keluar google.com. Ini IP address bagi google.com. Mana lebih senang untuk kita ingat? Yang nombor-nombor tu ke ataupun google.com? So, tentulah kita lebih senang mengingati domain name berbanding dengan IP address. Dan yang terakhir, apakah perbezaan antara web hosting dan domain name? Web hosting ialah tempat di mana file-file website anda disimpan secara fizikal, manakala domain name pula ialah alamat lokasi storan tersebut. Anda tidak boleh membuat website tanpa terlebih dahulu membeli domain name. Pun begitu, anda boleh memiliki domain name tanpa membuat website. So, sebab itulah ada setengah orang, dia buat perniagaan, dia buat bisnes domain name. Dia beli domain name banyak-banyak, domain name yang dirasakan ada nilai. Dia beli, dia simpan, hold beberapa lama, sekian lama, kemudian sampai masa ni dijual dengan harga yang tinggi. Ini perlukan modal yang banyak lah. So, ada orang yang buat bisnes macam ni. Jadi sekarang kita perlu dapatkan sebuah web hosting dan satu domain name untuk website kita. Terdapat banyak laman web yang menyediakan perkhidmatan web hosting di luar sana. Kalau kita Google, banyak tu keluar. Di sini saya lebih suka memilih web server yang berada di Malaysia lah, supaya lebih senang kita berurusan dengan dia.
dengan mata wang ringgit, dengan bank-bank di Malaysia lagi senang. Itu walau bagaimanapun terpulang kepada anda lah. Anda boleh bebas untuk memilih mana-mana penyedia perkhidmatan web hosting yang ada di internet. Okey, kita start ya. Kita punya so first, apa yang perlu kita buat sekarang ialah kita dapatkan web hosting dulu dan juga domain name. So mungkin kita boleh Google contohnya Malaysia best web hosting. Cuba kita tengok. Yang ad ni tak payah pilih lah, ini iklan ya. Contoh yang ni lah. The 10 best web hosting in Malaysia 2022. So ini disenaraikan antara web hosting terbaik Malaysia. Server Freak, saya tak ada pengalaman dengan Server Freak ni. Nanti boleh tengok sendirilah. Ini contoh saja. You boleh pilih mana-mana website yang you suka, mana-mana penyedia web hosting yang you rasa selesa, yang you pernah berurusan dengan dia. Hosting di Malaysia, boleh klik untuk tengok dia punya maklumat. Kemudian Bluehost, SiteGround saya rasa international di Malaysia. Exabytes di Malaysia, confirm Malaysia, dia berada di Penang. Seperti alamat dia di Penang. Saya pernah, saya ada melanggan web hosting dengan domain dengan Exabytes. Saya punya website abukori.com ni. So saya beli dengan ni Exabytes nya. Ni saya punya laman web, laman dia tak update ni. Ni saya guna laman web ni, saya gunakan perisian jumlah open source punya software lah kan. Sumber terbuka. Jumlah, antara sumber terbuka ialah Joomla dan WordPress paling famous lah kalau ikut kajian statistik yang dibuat oleh, saya tak pasti pihak mana, tapi pernah baca lah, WordPress lebih digemari berbanding Joomla. So Exabytes, saya ada account dengan dia, saya pernah beli dengan dia, pernah berurusan dengan dia. Okey, servernya okey, sangat bagus. Saya dah subscribe dengan dia lebih kurang belas tahun lah, daripada package yang dulu yang lama. Package saya yang lama saya beli dulu tak ada SSL, tapi sekarang semua ada SSL lah, Secure Socket Layer. So saya punya website masih belum pakai SSL, tapi tak apalah sebab saya tak niaga apa-apa pun. Kalau nak buat website perniagaan, perlulah SSL tu supaya lebih meyakinkan pengguna. Host Papa mungkin international saya rasa ni. Syntax web hosting pun saya dah subscribe. Yang sekarang saya dah subscribe untuk projek pengumpulan data, research projek bersama dengan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. So saya beli hosting dengan domain name melalui syarikat pun okey juga. Belum sampai setahun lagi, harganya pun okey. Kemudian Shinjiro, saya tak ada pengalaman dengan this website. VPS Malaysia, boleh tengoklah, boleh pilih mana satu yang you suka. Domain racer. Okey, saya ada pengalaman dua sajalah di situ, dua saja. Saya tak mau yang ni semua. Saya lebih suka pilih yang ini, dia lagi murah.
Ini iklan Yehus macam mana cara baca ni. Okey, saya nak daftar yang ni. Saya nak tunjukkan cara untuk mendaftar mendapatkan hosting dan juga domain name di website ini yehus.com.my. So .my tu maksudnya Malaysia lah tu, syarikat ni di Malaysia. Kalau kita boleh daftar domain sampai sini.com, nama pasal .com. Kita boleh juga tambah .my kalau kita berada di Malaysia. Kalau kita berada di Indonesia.id, Indonesia. Kalau kita berada di Mesir, Egypt.eg. Dia ikut nama negara lah. Ikut nama negara. Tapi kalau kita memang berada di Malaysia, kalau kita nak pakai satu lagi level ni, .my lagi, selepas com kita nak pakai satu lagi .my, kita kena ada dokumen lah yang menyokong bahawa kita punya syarikat tu berada di Malaysia. Itu kena ada syarikat yang berdaftar lah. Kalau kita sebagai pengguna biasa macam saya tak ada syarikat sendiri, jadi saya tak boleh daftar ni .com.my ni ataupun .org.my ataupun .net.my, tak boleh. So sekadar yang ni saja, sekadar .com ataupun .my terus ataupun .org ataupun .net dan sebagainya lah. Kalau kita ada syarikat kita boleh .my ni. Okey, ini dia punya laman web. Kita nak kita nak daftar hosting. So kita pergi dekat hosting ni, ada banyak sini, cloud, web hosting, business, WordPress, Windows, personal, email, reseller, hosting, email hosting, reseller hosting. So yang mana satu kita nak pilih ni? So kalau kita pilih yang WordPress ini untuk WordPress je lah. Kita tak boleh install software lain di kita punya web host, web server. Kita tak boleh install software lain. Software lain tu maksudnya macam kadang-kadang kita nak pakai Joomla, tak boleh install lah sebab dia khususkan untuk WordPress sahaja. So bagus kita pakai ni lah. Ni cadangan saya, kita pakai personal hosting. So kita pilih di sini personal hosting. Okay, sorry. Okay, personal web hosting, best budget cloud based hosting in Malaysia. RM35 per year. Asalnya RM99, RM35 saja. So kita boleh cubalah untuk buat website e-commerce. Kita nak buat e-commerce website. Okey, RM35 sahaja. Semua orang boleh beli ni. Murah sini. As low as RM35 per year. Okey, dia ada apa? Dia ada 1 GB storage space. 1 GB sajalah. So kalau kita rasa kita dah buat website kan, kita rasa tak cukup 1 GB, kita boleh upgrade sebenarnya. Kita boleh upgrade ke 3 GB ni. Ini berapa satu tahun? RM95 sahaja. RM95. Kalau tak cukup yang ni, mungkin kita boleh pilih package yang lain, boleh convert, boleh upgrade kepada business web hosting. Tengoklah nanti, mungkin harganya lebih tinggi. So kalau kita punya business, okey lah. Sekarang ni kita sebagai permulaan kita ambil yang ni sahaja dulu. Ada 25 GB monthly data transfer. Ini juga dipanggil bandwidth. So 25 GB bandwidth bulanan, bukan tahunan, bulanan 25. Apa maksudnya ni? Contohnya kita punya, saya ambil contoh yang senang lah supaya nampak kan. Contohnya kita punya page. Ni page ni. Kita punya page. Ini page personal Malaysia personal hosting kan, ada nama di atas ni. Ini page Malaysia personal hosting kan. So page ni
dia ada size dia sebenarnya. Kita tak nampak lah di sini, di depan ni. Tapi orang apa ni, webmaster dia tahulah size file ni berapa. Mungkin 100 lebih kilobytes dan sebagainya lah. Saya contohkan satu page ni 1 megabyte. Okay, 1 megabyte. Okay, page ni kalaulah 100 orang lawat page ni, jadi maksudnya dah berapa tu dia punya data transfer dia? 100 orang kali 1 megabyte, maksudnya 100 megabyte kan. Kalau 1000 orang jadi 1000 megabyte. Kalau 1000 orang, okey, 1000 orang maksudnya 1000 megabyte. 1000 megabyte sama dengan 1 gigabyte, betul tak? Kalau salah tolong betulkan. Cuba tengok dia punya itu conversion dia. Kalau tersilap saya, 1 gigabyte sama dengan 1000 megabyte. Okey, dalam satu hari itu page ni dilawati oleh 1000 orang. Maksudnya sudah 1 gigabyte dipakai data transfernya. Manakala sampai 20, katakanlah hari ini 1 hari bulan kan, so 1 hari bulan 1 gigabyte satu hari, 2 hari bulan 1 gigabyte, sampai 25 hari bulan, so setiap hari itu 1 gigabyte setiap hari. Jadi sampai 25 hari bulan genaplah 25 gigabyte data transfernya. Oleh kerana dia punya limit hanya sekadar 25 gigabyte, jadi pada 26 hari bulan, 25 tu okey lagi, 26 hari bulan laman web ini tak boleh diakses lagi sampailah 1 hari bulan depan. Sebab data transfer dia sudah cukup 25 gigabyte. Faham kan mana data transfer? Monthly data transfer ataupun bandwidth. Itu mana bandwidth? So makin besar kita punya size website tu, makin banyaklah data yang ditransfer. Tapi page ni taklah sampai 1 megabyte. Tak sampai. Itu satu contoh saja supaya anda faham apa itu maksud data transfer tu ataupun bandwidth. Web hosting, memang web hosting lah, kita boleh hostkan banyak website sebenarnya. Satu email, FTP account, ini penting juga untuk upload dan download. Kita ada database MySQL, cPanel, control panel. cPanel tu sama lah dengan control panel sebenarnya. C tu control, atau panel. Dia konsep dia sama dengan komputer lah. Kan dalam komputer ada control panel kan, untuk mengawal semua sistem komputer kita. Displaynya, font dia, semualah dia kawal semua di control panel lah. Segala-galanya tentang komputer kita. Kalau di website, control panel, nama dia control panel juga, tapi dipanggil cPanel. cPanel. So kita pergi kat sini lah cPanel ni untuk add domain name, untuk buat subdomain dan sebagainya lah. Di sini lah kita kena buat, nak install WordPress, Joomla dan lain-lain lagi. Kan kemudian dia bagi free SSL, Secure Socket Layer kan. Kita punya website nanti kita ada inilah HTTPS, S tu secure, DNS management. Okey, so kita pilih yang ni lah. Kita pilih yang ni. RM35 saya ni. Murah saja ni. Ini boleh cakap ni. Supported open source script. Ini semua ada di kita punya website nanti lah. Kita punya hosting nanti di cPanel ada ni. So kita boleh install semua ni. Lime survey ni untuk buat survey online. Tak boleh pakai Google Form lah. Banyak ni. US Commerce untuk buat e-commerce juga. WooCommerce ni dia biasa digunakan dengan WordPress.
Drupal, banyak ni. Model, jumlah pun ada lagi sebenarnya yang lain ni. Okay, so kita ambil yang ni. Kita order now. Alright. So sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang kita nak beli web hosting kan, RM35 tadi. Okay, sekarang dia cakap choose a domain name. So kita kena pilih domain name. Kalau dah ada, kita pilih yang ni. I will use my existing domain and update my name servers. So kalau kita dah ada domain name, macam yang tadi lah, macam orang yang buat business domain name tadi kan, dia beli banyak-banyak, dia simpan. So kalau kita dah ada satu, kita ambil satu, kita letak sini. Kita nak pakai tadi kan domain name banyak tadi, so kita letak sini lah, kemudian use. Sekarang kita belum ada, jadi kita register a new domain. Cuba saya buat Mazuki, nama saya Mazuki. Saya tak boleh .com.my, saya ambil .com sajalah. Lalu kita check. Okay, Mazuki.com is unavailable. Sudah ada orang ambil yang ni. Sudah ada orang pakai. So saya nak tengok siapa yang pakai ni. Kita open. Copy link. Sorry. Copy. Okay, nama saya Mazuki.com tu, yang nama saya tu dah diambil orang lain lah. Welcome to Mazuki Taekwondo. Ni Jepun ni kan. Nama saya ada apa ni? Ada bunyi Jepun sedikit. So saya tak boleh ambil lah nama ni sebab orang dah pakai domain name ini untuk website dia. Saya kena tunggu dia mati dulu lah, mungkin baru boleh dapat domain ni. Dia meninggal, dia tak bayar lagi apa ni, dia punya apa tu, yuran tahunan. Kemudian domain ni mungkin akan dilelong, jadi saya boleh belilah. Okay, so kalau dijumpa Mazuki.com ni bukan saya. Oleh kerana tak ada, saya ambil pilihan yang lain. Saya letak nama saya lagi sini, Izani. Mazuki.izani.com, cuba try. Ada, congratulations, Mazuki.izani.com is available. Dia kata domain name ni berharga RM33.75. So kita kena beli juga lah domain name ni. Kita kena beli, tidak susah. Orang nak capai kita punya website payah. So kita add. Kemudian klik continue. Okay, ini order summary. Nama package PH1. Personal hosting PH1 RM35, itu apa ni, hosting. Kemudian setup fee kosong, SST 2%. Jadi RM37. Okay, we continue. Ini abaikan saja, kita klik continue. Okay, tadi hosting kan RM35, domain registration RM33.75. Ini semua bayar tahunan lah. Ini tahunan lah ni. Hosting RM35 setahun, domain name RM33.75 setahun. Kalau mau tambah lagi, tambahlah. Saya tak ambil lah yang ni, saya ambil yang basic saja. Kita proceed to check out. RM70.85. So saya kena isikan nama apa semua lah. Ada nama saya sini, Mazuki Izani, email dah ada, Ismail,
Billing address. Kemudian atasnya, kemudian Bandar City Jogja, State Terengganu, postcode 22.000 Malaysia, mobile number domain registration information, itu kena yang atas. Password, password, okay. Kemudian okay. Okay, submit best friend. Okay, ringkas. Kemudian saya nak bayar ni pakai apa? Pakai bank transfer. Okay, I have free. Okay, adalah kita sudah baca semuanya. Kemudian complete order. Okey, kemudian payment method, bank transfer. Oh, dia tak pakai ini. Dia tak pakai apa ni, payment gateway. Jadi macam mana nak bayar? Oh, yang ni lah. Boleh bayar ni, ada payment gateway. Pay now. Oh, dia pakai apa ni? Dia pakai Razor. So pakai payment gateway ni dah Razor. Bayar Razor. Nanti kita akan buat website. Kita pakai benda ni juga, tapi bukan Razor lah. Kita pakai payment gateway yang murah, yang lagi murah daripada yang ini. Mungkin mahal sikit lah, kita akan pilih yang murah. Ok, payment options, saya pilih BSN. Ok, kemudian pay online via Bank Simpanan Nasional. Ok, semua ni kena check dulu. Ok, betul. Terus contact number tak kosong di depan. Ok, alright, klik. Login. Okay, next. Now request TAC. TAC. Sosita. Samanya. Okay. Confirm. Okay, thank you. Dia cakap thank you. Jadi kita login. Kita dapat login terus. Cuba login. Kita punya invoice. Ni kita punya invoice. Status dia paid, sudah dibayar. Okay. Kita download lah.
simpan. So lepas ni kita nak buat apa? Mungkin dia akan hantar email lah. So kita check kita punya email.